Dah. Siapa siap dah? Kau surat 17 dengan 18. Cik. Cik Zui siap? Ha? Cuba ni. Bila boleh siap nak tengok? Hari ni Jumaat. Malam ni boleh tengok malam ni. Malam ni siap lah. Tekan lah dah kan. Dah tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca tasbih sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung pengajian faraid atau disebut ilmul mirath, fiqhul mirath. Kita sampai muka surat 19, ahwalun nisa, keadaan orang-orang perempuan. Dia letak tajuk tu. Di bawah tajuk ni dia senaraikan orang perempuan pula. Kita dah selesai dah. Ayah, datuk, itu orang lelaki. Keadaan bapa, keadaan datuk, keadaan saudara seibu, saudara-saudara seibu, kemudian suami. Semua lelaki. Okey, dia mula keadaan perempuan ni dengan zaujah, isteri. Lizaujati awi zaujati halatani, isteri seorang atau ramai, ada dua keadaan. Isteri ada dua keadaan. Sama ada isteri seorang atau isteri ramai, dua keadaan. Kalau ramai, mereka berkongsi. Yang pertama, ar-rubu', isteri dapat 1/4 inda adamil far'il warith lizzauj, ketika tidak ada zuriat yang mewarisi harta suami. Suami itu mati, suami muwarrith, isteri warithah. Okey, isteri itu sekiranya suaminya mati tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak lelaki, mutlaqan tu suami tidak ada ibn, anak lelaki, suami tak ada ibnul ibni, cucu lelaki, suami tak ada bint,
anak perempuan, suami tak ada bintul ibni, cucu perempuan dari anak lelaki. Tak ada langsung. Tak ada sama sekali. Maka isteri dapat 1/4. Kalau ada, isteri akan dapat 1/8. Di qawlihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, macam mana ayat Qurannya? Surah An-Nisa ayat 12. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Walahunna rubu'u, bagi mereka, bagi isteri-isteri 1/4 mimma taraktum, daripada tarikah, apa-apa harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai walad. Walad situ, kamu tak ada anak laki, kamu tak ada cucu lelaki dari anak lelaki, kamu tak ada anak perempuan, kamu tak ada cucu perempuan dari anak lelaki. Sekarang keadaan kedua, al-halatul ula, al-halatul thaniyah, keadaan kedua, al-thumun, 1/8. Inda wujudil far'il warith, ketika adanya zuriat yang mewarisi bagi suami. Mutlaqan ni sekiranya ada ibn, atau ada ibnul ibni, atau ada bint, atau ada bintul ibni. Di qawlihi ta'ala, macam mana? Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum. Jika kamu ni suami-suami yang mati, jika kamu meninggalkan walad, kita tak terjemah anak tu, walad, anak atau cucu, atau dalam istilah faraid, fa in kana lakum far'ul warith, jika kamu ada fara' yang mewarisi, falahunna thumun, maka bagi isteri dapat 1/8 mimma taraktum, daripada harta yang kamu tinggalkan. Senang je ingat, suami 1/2 dan 1/4. 1/2 inda adamil far'il waris, 1/4 inda wujudi far'il waris. Beza dengan isteri dia mula dengan 1/4, lepas tu 1/8. Sekarang ahwalu banati sulbi, keadaan bint, anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung, anak perempuan, dia ada 3 keadaan. Anak perempuan mayat. Yang pertama, an-nisfu, 1/2. Lil wahidah al-munfaridah. 1/2 ni pun kita belajar dah. Itu ada 5 golongan. Kalau kita nak grupkan 1/2 ni, ada 5 golongan. Zauj dapat 1/2. Kalau si mati tak ada anak. Al-bintus sulbiyah, anak perempuan tu pun dapat 1/2. Lil wahidah, apabila dia seorang, dengan syarat itulah inda adamil ibn, ketika tak ada anak laki. Dulu dia guna ayat inda adami man yu'assibuha, tidak ada yang mengasabahkannya, ibn lah. Okey, siapa lagi dapat 1/2? Ukhtun syaqiqah lil wahidah al munfaridah inda adamil bint wa adamil ibn wa adami akh syaqiq, syarat dia. Kemudian ukhtun li'ab pun boleh dapat 1/2. Bintul ibni pun boleh dapat 1/2 kalau dia seorang, kan? 5. Bintul ibni, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, zauj. Itu 5. Khamsatu asnaf yang akan dapat an-nisfu li khamsati asnaf. Dulu kita belajar cara tu lah, dia ajak cara seorang-seorang. Okey, al-bintu dapat 1/2 lil wahidah al-munfaridah, bagi anak perempuan seorang, lepas tu dia tunggal pula. Anak perempuan tu seorang, lepas tu tunggal. Maksud tunggal ni, tak ada anak lelaki. Dia saja. Dia macam taukid tu, lil wahidah al-munfaridah, bagi anak perempuan seorang yang tunggal. Seorang memanglah tunggal. Dia tekan lagi ya. Itu syarat dia inda adamil ibn, ketika tak ada anak lelaki. Di qawlihi ta'ala walaha, macam mana ayat Quran?
Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Tu ayat dia. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika adalah ia seorang, anak perempuan seorang, falaha an-nisfu, maka baginya 1/2. Kita tak ada kena tulis ya. Yang kedua, ats-tsulutsani lithnataini fasa'idan 'inda 'adamil ibn. Itu syarat dia. Yang kedua, keadaan kedua, anak perempuan dapat 2/3. Bila 2/3? Apabila anak perempuan ni 2 orang atau lebih. Makna ramai. Anak perempuan ramai, dapat 2/3. Syaratnya tidak ada anak lelaki. Tak ada anak lelaki. Dalam Nahu, ramainya 3. Aqallul jam'i 3. Itu Nahu. 3 orang beramai, 2 orang dipanggil musanna. Dalam faraid tak ada musanna. 2 tu ramai dah. 2 ramai. Dapat 2/3. 3 orang pun 2/3. 4 orang pun 2/3. Ayat Quran ni macam mana? Fa'in kunna nisa'an. Jika mereka perempuan-perempuan, anak-anak perempuan lah. Termasuk juga nanti ukhtun syaqiqah, dia pun nisa'an. Ukhtun li'ab, itu pun masuk dalam tu, nisa'an. Jika perempuan-perempuan ramai, walaupun Quran sebut fawqathnatain, melebihi 2. Lebih pada 2 tu 3. Walaupun macam tu, tapi ada hadis. Nabi sebut 2/3. Ada hadis. Nabi sebut 2 orang pun 2/3. Antaranya hadis riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia pernah dapat sakit, tak sedar diri. Sakit hilang ingatan. Nabi datang, Nabi ziarah dia dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi ambil wuduk. Lepas itu Nabi percikkan air wuduk Nabi itu ke muka dia dan dia terus sedap, sihat walafiat. Dia tanya Nabi tentang pembahagian pusaka. Anak lelaki dengan anak perempuan macam mana? Turun ayat, yusikumullahu fi auladikum. Allah menetapkan pada anak-anak kamu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Seorang anak lelaki dia dapat 2 kali ganda anak perempuan. Kemudian turun lagi ayat-ayat berkaitan anak perempuan saja. Kalau seorang wa in kanat wahidatan falahan nisf, seorang dapat 1/2. Kalau fawqa ithnatain, lebih pada 2 orang, dapat 2/3. Anak Sayyidina Jabir ni 2 orang je perempuan. Nabi kata 2/3 juga. Walaupun anak dia bukan fawqa ithnatain, 2 orang je. 2 orang itu pun dapat 2/3. Jadi kalau orang tak mengaji hadis, tak mengaji faraid, dia cuma baca Quran, dia baca terjemah, dia tengok situ, dia garis tang fawqa ithnatain, melebihi 2 orang, dia kata mula dengan 3. Salah. Salah. Bukan 3, 2 ke atas. Kemudian yang ketiga, anak perempuan dapat asabah bil ghair, dipanggil asabah bil ghair. Dia dapat asabah bil ghair. Istilah dia asabah bil ghair. Yang tu kalau ada anak lelaki, dia dapat asabah bil ghair, kita akan tanda ain tu besar. Asabah yang dikongsi bersama anak lelaki. Jadi lil bint an-nusf atau thuluthain, an-nisfu aw thuluthani aw at-ta'sib bil ibni ataupun awil asabah bil ghair. Sekarang yang ketiga, anak perempuan dapat asabah dengan anak lelaki. Asabah bil ghair. Asabah bin nafsi itu anak lelaki asabah original. Anak perempuan ni dia terkesan dengan anak lelaki. Ma'a wujudil ibn wa yakunu lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan jadilah bagi anak lelaki seperti 2 kali ganda anak perempuan. Hauz tu asal makna habuan, seperti habuan 2 orang anak perempuan. Panggu, orang Kedah panggil panggu. Hauz
Liqaulihi ta'ala yusikumullah, yusikumullahu fi auladikum kan. Ayat ke-11 surah Nisa. Ayat ni turun, dia punya sababun nuzul dia Sayyidina Jabir sakit, tak sedar diri, macam koma ke, pengsan ke. Dia kata, la aqil, aku tak sedar. Nabi mai pun aku tak sedar. Isteri dia beritahu lah. Nabi mai dengan Sayyidina Abu Bakar ziarah orang sakit. Ziaratul marid itu ada nilai akhlaknya. Ziarah orang sakit tu ada pahala besar. Nabi mai ziarah dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi ambil wuduk. Itu orangnya tibbun nabawi, cara rawatan Nabi. Nabi ambil wuduk, betul ayat wuduk ada kat muka Nabi, ada tangan Nabi, Nabi ambil, Nabi percik. Ayat yang Nabi percik itu ayat yang lekat di muka. Di sudut fiqahnya ayat tu panggil ayat apa? Musyammas ke, mutlak ke, mutanajis ke, ayat apa? Musta'mal. Di situ dalil kata ayat musta'mal itu tahir, suci. Kalau tidak Nabi tak percik ya, kalau benda tu najis. Tapi ghairu mutahhir, suci tetapi tidak menyucikan. Suci makna boleh buat berubat. Boleh buat berubat. Nabi percik dia terus terjaga. Selega terus. Jadi orang pengsan boleh try buat macam tu. Pengsan ambil wuduk percik. Tak jaga juga ambil air setimba jurih. Dia jaga, dia tanya Nabi. Dia takutlah aku mati ke apa kan? Dia tanya Nabi. Kerana soalan dia tu turun hukum faraid. Sebelum tu tak ada lagi faraid. Ini dicatat dalam hadis, beberapa hadis, terutamanya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi kita try tengok buat jalan kira. Kita gabungkan antara isteri dengan anak. Isteri kalau tak ada anak dia dapat 1/4 kan. Contoh si mati ada isteri dan ada ayah saja. Mak dia tak ada. Mayat ni ada isteri, zaujah. Mayat ada isteri dan mayat juga ada ayah mayat. Lain tak ada. Mak mayat pun tak ada, mati lama dah. Di sini isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/4. 4. Ayah asabah. Ayah sebab tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, ayah dapat asabah. Asal masalah apa? Asal masalah 4 ni lah asal masalah. Jadi 4 kali berapa 4? 4 kali 1 4, ayah dapat 3. Okey, ayah dapat 3. Senang ya. Isteri dapat 1/4 kerana li'adami wujudi far'il waris, kerana mayat iaitu zauj yang mati itu tidak ada anak, tidak ada cucu yang mewarisi. Isteri dapat 1/4. Sekarang kita padam, kita buat masalah isteri dapat 1/8 pula. Ketika si mati ada anak lelaki atau anak perempuan atau cucu yang mewarisi, iaitu cucu dari keturunan anak lelaki. Ni zaujah, isteri. Kita letak di sini ada ibnun. Itu paling senang lah. Macam tadi jugalah. Zaujah dapat 1/4 lagi. 1/8. Kerana ada ibn, anak laki. Anak laki kepada mayat. Anak laki, dia asabah original. Ain. Sama masalah apa? Sama masalah 8. Mengambil penyebut pecahan ni menjadi asal masalah 8. 8 darab berapa 1? 8 darab 1. 1 untuk isteri, bakinya lagi 7 untuk anak lelaki dapat 7. Lelaki dapat 7. Macam tu. Lelaki dapat 7. Okey, kita masukkan ada anak perempuan dalam ni. Masuk ada anak perempuan pula. Mayat meninggalkan isteri dan seorang anak perempuan dan ayah.
Macam mana jadi? Mayat ada seorang anak perempuan dan mayat juga ada ayah. Anak perempuan tulis ibn apa? Bintun. Kita bagi ramai sikit. Bintun. Kemudian ada ayah. Nak pergi ramai lagi tak? Seorang mayat juga ada ibu. Ramai-ramai baru meriah. Okey. Zaujah dapat berapa? 1/8. Asal masalah tak boleh tulis lagi. Dia kena selesaikan pecahan-pecahan tu baru boleh tulis asal masalah. Asal masalah. Okey. Bintun seorang. Bintun. Al-wahidah. Al-munfaridah. Kam? Berapa? 1/2. An-nisfu. 1/2. Ayah? Ayah dapat berapa? Ayah. Dapat apa? 1/6 saja. 1/6 tambah asabah. Ayah kalau inda wujudi far'il warith minan nisa, inda wujudi far'il warith muannas. Kalau ada zuriat perempuan, ayah dapat sudus wa ta'sib. Kita dah buat dah rajah itu. Ayah ab ada kalau sudus wa ta'sib, asabah. Kena ingat Tak ingat payah. Ayah dapat 1/6 tambah asabah. Mak ada apa keadaan? 1/3 baki, 1/6. Itu keadaan mak. Jadi di sini mak 1/3 ke 1/3 baki ke? 1/3 baki masalah qarawain. 1/6. 1/3 ketika tak ada anak, tak ada berbilang saudara. 1/6 ketika ada anak atau berbilang saudara. Di sini si mati ada anak perempuan. Mak dapat 1/6 sahaja. Okey, asal masalah apa? Ada nombor 8, nombor 2, nombor 6, nombor 6. Tengok sifir lah. Sifir 8, sifir 2 dan sifir 6. Kita buatlah sifir 8. Kita cari nombor yang sama. Ni sifir 8, sifirkan. Ni sifir 2, sifirkan. Kemudian sifir 6. Kita cuba sifir tak? 8, 16, 24. InsyaAllah akan jumpa kat 24 punya. 8, 16, 24. Sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 20, 24 kan? 6, 12, 18, 24. Jadi sifir ni semua ada nombor 24, 6, 12, 18, 24. Semua sifir ni ada same nombor yang sama, iaitu 24. Maka asal masalahnya 24. Kemudian kita tengok 8 darab berapa 24? 8 darab 3. 8 kali 3 24. 2 kali berapa 24? 2 kali berapa? 12. 24. 6 kali berapa 24? 6 kali 4 no? 6 kali 4. 6 kali 4 24. 6 kali berapa 24? 6 kali 4 juga. Sekiranya ada lebih, kita top up kat pak. Itu makna as-sudus wa ta'sib. Jika ada lebih, top up kat ayah. Tengok ada lebih tak? Bilang 3 tambah 12 berapa? 5, 15 kan? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Baru 23. Top up. T ni top up. Top up 1 kat dia ni. Jadi 4 plus 1. 4 tambah 1 untuk ayah. Kemudian baru kita tengok harta yang dia tinggalkan. Kalau dia tinggal 2 juta ke, 2 juta tu bahagi dengan asal masalah 24. Bahagi harta bahagi dengan asal masalah. Dapat jumlah tu. Jumlah tu kita akan turunkan ke bawah. Contoh dia ada 24,000. Elok 24,000 bahagi 24.
dapat 1,000. Maknanya zaujah 3,000, bin 12,000, ab 5,000, ab 4,000 tu dia dapat secara pecahan, 1,000 dia dapat baki. Dapat 4,000 contohnya lah. Okey. Kalau bintun ramai 2/3. Sekarang kita tengok banatul ibni. Bintul ibni, cucu perempuan daripada anak lelaki, ada situ halat. Situ halatin, 6 keadaan. Cucu perempuan. An-nisfu lil wahida al-munfaridah 'inda 'adamil far'il warith mutlaqan. Al-aqra' minha. Dia dapat 1/2 apabila dia seorang tunggal ketika tidak ada far'il waris, zuriat yang mewarisi harta si mati sama sekali yang lebih dekat daripadanya. Maknanya tak ada ibn dan tak ada bin. Kalau ada bin, tengok pula kalau bin seorang, bintun seorang 1/2, dia boleh dapat lagi 1/6. Kalau bintun ramai, bintun dah ambil 2/3, dia tak dapat apa-apa. Bintul ibni. Kecuali kalau bintul ibni ini dibantu oleh ibnul ibni yang dipanggil akhul mubarak, maka dia boleh dapat cara asabah bil ghair. Tiga kita dah sebut dah tu, bintun itu. Bintul ibni itu kita dah buat dah hubungannya dengan bintun. Syaratnya dia tunggal, kemudian tidak ada waris yang lebih dekat daripadanya, wa adamu wujudil musawi laha, dan tidak ada yang tidak wujud yang sama baginya pada darjah. Siapa yang sama dengan dia? Sedarjah dengan dia? Ibnul ibni. Kalau ada ibnul ibni, dia akan dapat secara asabah bil ghair. Sebab dia bintul ibni, dia cucu perempuan. Apabila ada cucu lelaki, dia pas satu darjah, satu level lah. Kemudian keadaan kedua, boleh jadi bintul ibni akan dapat thuluthani, 2/3 apabila dia ramai. Lil ithnataini fasa'idan, 2 orang fa akthar atau lebih. Inda adamil far'il warith mutlaqan al-aqra' minha au ibni fi darajatiha. Macam tadi ya. Cuma di sini dia jelaskan ibnu ibni. Tadi dia guna ayat wujudil musawi. Ketika tidak ada bins dan ibn yang lebih dekat daripada dia, dan tidak ada ibnul ibni. Kalau ada ibnul ibni, dia dapat asabah bil ghair. Okey. Yang ni yang 1/6 yang kita belajar itu. Yang ketiga as-sudus. Dia dapat 1/6 kerana ada juga anak perempuan. As-sudus lil wahidah, bagi seorang atau ramai. Cucu ni seorang ke ramai ke tak penting. Yang penting ma'al wahidati as-sulbiyati takmilatan lithuluthain. Itu istilah dia, takmilatan lithuluthain. Itu semua poin-poin tu. Kita ngaji dah itu kan, jumpa dah. Hari itu kita jumpa dalam tajuk 1/6 itu ada grup dia 7 golongan yang boleh dapat 1/6. Dia bawa dalam tajuk tu. 1/6 tu ada 7. Dia ni boleh dapat, tapi bergantung kepada keadaan. Okey, bintul ibni sama ada dia seorang ataupun banatul ibni, cucu-cucu perempuan dari anak lelaki ramai. Dia seorang ke dia ramai tak penting. Yang penting dia bersama anak perempuan mayat yang seorang. Anak perempuan mayat seorang dapat berapa? 1/2. Maka dia dapat 1/6. Sebab 1/2 tambah 1/6 dalam matematik dipanggil 2/3. 1/2 tambah 1/6, 2/3. Itu dipanggil takmilatan lithuluthain, kerana menyempurnakan 2/3. Dia dapat 1/6. Illa kecuali kalau ada ibnul ibni, illa idza kana ma'ahunna, kecuali apabila ada bersama mereka ibnu ibni, cucu laki daripada anak laki, fi darajatihin, yang satu level dengan mereka. Yang ni tak dapat 1/6, dapat cara asabah. Fayu'assibuhunna, maka cucu lelaki itu akan mengasabahkan cucu perempuan.
wa yakunu lahum al-baqi, dan adalah bagi mereka baki. Tulis asabah bil ghair, ayat ni lah akan terbit. Tulis asabah bil ghair tu orang faham dah. Bagi mereka baki ba'da nasibil bin, selepas bahagian perempuan. Kemudian lidzakari mithlu hadzil unsayni, rujuk kepada cucu itulah. Cucu lelaki tentu akan dapat mithlu, seperti hadzil unsayain, panggu ataupun bahagian dua orang cucu perempuan. Cucu lelaki dapat lebih, cucu perempuan dapat kurang. Kemudian al-irthu bit ta'sib tadilah. Nombor 4 ni dia duduk dalam nombor 3 dah tadi. Jadi nombor 3 tu cukup kita sebut as-sudus lil wahidah fa akthar ma'al wahidah as-sulbiyah takmilatan li thulthain. Cukup dekat tu. Illa, kecuali kalau ada ibnu ibn ni, yang ni duduk nombor 4 dah. Nombor 3 tu cukup dekat takmilatan li thulthain, dah cukup dah. Nombor 4, dia dapat al-irthu bit ta'sib, dia dapat asabah bil ghair ma'a wujudi ibnil ibni, bersama adanya cucu lelaki dari anak lelaki. Wa yakun, ulang balik kan, wa yakunu lidzakari mithlu hadzil unthayain di qoulihi ta'ala. Ayat ni cukup terkenal lah ayat yusikumullahu, sambung, fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Tak ingat juga teruk cerai ayat tu paling terkenal sekali. Yang kelima, la yarisna, dia tak akan dapat. Bila dia tak dapat ni, cucu perempuan tak dapat, ma'a wujudil ibn, bersama adanya anak laki, au ibnil ibni al-a'la, atau ada cucu lelaki yang lebih tinggi, minhunna darajatan, yang lebih tinggi daripada mereka di sudut level. Contoh, dia tu duduk level bawah lagi, dia bintu ibni. Macam tu dia bukan bintul ibni, dia bintu ibni. Dicicit lah, cicit, bukan cucu dah, dia cicit. Kemudian mayat masih ada anak lelaki atau cucu lelaki, maka dia terhalang lah pasal dia jauh. Ibn menghalang dia, ibnul ibni pun menghalang dia. Dia tak boleh dapat asabah bil ghair pasal dia duduk bawah. Ni cucu, ni cicit. Kalau dia sama-sama cucu, boleh dapat lah. Aku cucu perempuan, dia cucu lelaki. Mungkin mereka sepupu, mungkin mereka dua beradik sama-sama cucu. Boleh lah. Tapi kalau dia lepas ke bawah cicit, dia tak dapat lah. Macam tu. Jadi ibn menghalang lah. Bila-bila ada ibn, bintul ibni, kita bangkah siap-siap. Kalau ada ibnul ibni, bintul ibni boleh dapat. Kalau ada ibnul ibni, bintu ibni memang tak dapat pasal dia duduk pangkat cicit. 5 dan 6 ni dia nak cerita tentang tak dapat tu. Setengah kita dia bubuh sekali, dia bubuh sukut, gugur. Bila gugur, dia bubuh sekali senarai tu. Ramai-ramai yang tu kan. Ni dia asingkan. La yarisna, cucu-cucu perempuan ni tak dapat ma'as sulbiyatain fa aksar, bersama 2 orang anak perempuan atau lebih. Sebab 2 orang anak perempuan ni telah mengambil bahagian 2/3. Habis dah. Maka cucu tak dapat. Ini bukan kerana ada ibn, kerana bintun dah habiskan peruntukan 2/3. Maka tak timbul lagi istilah takmilatan li thulusain. Yang ni kalau anak perempuan ramai, cucu perempuan tak dapat. Illa idza wujida ma'ahunna ibnu ibninya, kecuali jika didapati bersama mereka ibnu ibni. Ibnu ibni ni mai tolong jadi akhul mubarab bihidaihinna. Kecuali jika didapati bersama mereka cucu lelaki
bihizaihinna, bihizaihinna makna al-musawi laha fi darajah, kecuali jika ada bersama cucu perempuan itu cucu lelaki yang satu level dengannya, mana ibnu ibnin, bintul ibni, ibnu ibnin, satu level. Kalau bawah level pun tak apa. Tapi yang lelaki itulah, cucu lelaki itu au asfala minhunna fid darajah, atau lebih bawah daripada mereka pada darjat. Boleh tolong juga akhul mubarak ni sama ada dia satu level dengan bintul ibni ataupun dia bawah lagi. Bintul ibni cucu perempuan, dia ni cicit lelaki. Boleh tolong? Hala nak tolong bagi dapat ni memang boleh, sebab dia pun akan dapat. Kan? Mai aku tolong apa? Duit ada. Patutnya dia tak dapat, tak apa, tolong pun tolong. Tolong nak bagi dapat. Tu betul. Akhul mubarak panggil. Fa yu'asibuhunna, maka mereka menjadi asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Ni pun akan dapat asabah. Bisyar dengan syarat alla yakunna sahibatu fardin, dengan syarat bahawa mereka tidak mendapat pecahan. Mereka bukan ashabul furud. Mereka akan dapat secara asabah saja. Apabila banat tu ramai, bintul ibni tak akan dapat pecahan. Sama ada tak dapat langsung ataupun dapat secara asabah. Ni pun kita dah tulis dari itu. Bintun seorang, bintul ibni 1/6. Bintun ramai, bintan 2 orang bintun, 3 orang anak perempuan mayat, bintul ibni tak la syai', tak dapat apa. Bintun ramai dapat 2/3, bintul ibni patutnya tak dapat apa-apa, tapi kerana ada ibnul ibni dia boleh dapat cara asabah. Atau ada ibni bawah pada dia pun boleh tolong dia. Di sini tak syarat satu level untuk bantu dia. Kemudian dia kata faidatun muhimmatun, faedah yang sangat penting. Faedah yang sangat penting ni akan cerita ibnul ibni, cucu lelaki, yu'assibu man fi darajatihi, dia akan mengasabahkan orang yang satu level dengan dia. Ini pun kita selalu sebutlah, cucu lelaki ni dia akan mengasabahkan cucu perempuan. Apa hubungan cucu lelaki dengan cucu perempuan ni? Yang pertama, mereka sama-sama cucu. Yang kedua, boleh jadi mereka dua beradik. Boleh jadi mereka tak dua beradik, tapi mereka sepupu. Sebab yang mati tutuk mereka, tutuk wan mereka. No? Tok Wan kena tengoklah, Tok Wan hak belah ayah, bukan Tok Wan yang belah ibu. Di sini dia kata cucu lelaki mengasabahkan orang yang satu level dengannya, sama ada akanat ukhtahu, sama ada perempuan tu kak dia atau adik dia dua beradik, au binta ammihi, atau anak pakcik dia, sepupu. Kemudian wa ibnu ibnil ibni, dan cicit lelaki mengasabahkan man fi darajatihi, mengasabahkan perempuan yang sedarjah dengannya, satu level dengannya. Wala yu'assibu man fawqahu, dan dia tidak akan mengasabahkan orang yang lebih atas daripadanya, illa idza kanat mahjubatan, kecuali apabila perempuan yang atas padanya itu terhalang. Contoh tadi lah, bintul ibni terhalang dengan adanya anak-anak perempuan mayat, maka dia walaupun duduk bawah dia boleh asabahkan, dia boleh bantu. Wa yusqit man takunu asfala minhu, dan cucu lelaki ini boleh menggugurkan siapa yang lebih bawah daripadanya. Kalau ada cucu lelaki
Kemudian cucu perempuan ni bawah pada dia, cucu lelaki ni boleh gugurkan. Sebab duduk bawah. Kalau dia duduk bawah, dia boleh tolong orang atas. Kalau dia duduk atas, bintu ibni ni tak boleh tolong. Pasal hang duduk bawah. Macam tu. Faham tak? Yang ni ada dah tadi. Nombor berapa? Nombor 5. Nombor 5, bintul ibni tak dapat bersama ada anak lelaki atau cucu lelaki yang lebih tinggi daripadanya. A'la minhunna darajah. Misal. Okay, apa dah? Misal, mata syakhsun an binti ibnin contoh pertama, mati seseorang meninggalkan cucu perempuan. Di sini patut wow yang dia buat sengkang tu kan. Wa ibni ibnin. Jadi cucu perempuan dan cucu lelaki. Sini jawapannya dia kata yu'asibuha, cucu lelaki mengasabahkan sebab ni pas satu fi darajah wahidah, ni pas satu level. Sawa'un akanat ukhtahu am binta ammi, sama ada cucu perempuan tu dua beradik dengannya atau anak uncle dia, anak pakcik dia, sepupu dia. Cucu dengan cucu boleh jadi dua beradik, cucu dengan cucu boleh jadi sepupu, macam tu lah. Pakcik ni pakcik yang sebelah ayah lah. Kalau sebelah ibu, khal dia tak dapat. Sepupu yang bintul khal tu tak dapat. Sepupu belah mak memang bukan pewaris. Contoh kedua, mata syakhsun an bintain sulbiyatain. Sulusan tu dia dapat. Tanda sulusan tu apa dipanggil? Nasib dia apa? Apa yang dia dapat lah. Jadi dia terus kira, dia kata bintain sulbiyatain dapat sulusan 2/3. Kerana dua orang anak perempuan, 2/3. Wa bintu ibnin. Bintu ibni ikutnya tak dapat apa dah. Sebab anak perempuan mayat tu dah perhabis 2/3. Bintul ibni ikutnya tak dapat apa. Tapi dia ditolong oleh ibnu ibni ibni. Walaupun bawah pada dia. Geng lelaki ni duduk bawah pun boleh tolong. Hala nak ambil harta. Tapi kalau dia duduk atas, dia tekan lah cucu ni. Dia kawal. Dia, kalau dia cucu lelaki duduk atas, cicit perempuan duduk bawah, cucu lelaki balas harta tu, cucu perempuan terhalang. Di sini cicit lelaki boleh bantu cucu perempuan kan. Yang ni pun dapat asabah bil ghair. Dia kata ta'siban, dapat cara asabah. Lahuma al-baqi ta'siban, bagi mereka berdua, cicit lelaki dengan cucu perempuan, mereka akan dapat cara asabah. Jadi 2/3. Kita tulislah sikit. 2/3 untuk dua orang anak perempuan. Dua bint, dua orang anak perempuan dapat 2/3. Kalau ada cucu perempuan saja tanpa ada dibantu oleh cucu lelaki, maka cucu perempuan tu gugur, mahjubah. Bintul ibni terhalang. Bintul ibni tak dapat apa-apa. Faham tak? Tak dapat apa-apa. Tapi kalau bintul ibni ini ditolong oleh cucu lelaki ni satu level lah. Ibni, maka dia akan dapat asabah. Ini satu level dengan dia. Level hak bawah pada dia pun tak apa. Level hak bawah pada dia kita boleh tambah lagi tani. Ibnil ibni.
Ibni kita tak panggil cucu, kita panggil cicit. Cicit boleh bantu cucu perempuan. Bawah lagi pun tak apa. Geng lelaki ni dia bak nak tolong tak ada masalah. Pasal dia pun nak harta tu. Faham? Kalau kita kalih bintul ibni ni duduk bawah. Bintu ibni. Dia lepas bawah. Maka ibnul ibni akan halang dia. Ibnul ibni akan ambil asabah seorang-seorang. Tak mau kongsi lah waktu tu. Ini pendapat asabah. Jadi asal masalah dia 2/3 mana 2 lah. Kan? 2 dari 3, 2. Jangan tulis 1 pula. 3 kali 1, 3 bukan. Kalau 3 kali 1, 1 tu kena kali dengan 2 pula. 2. Nah, jangan silap ah. 3 darab 1, 3. 1 darab 2, 2. Tulis 2. Jadi lebihnya 1 ni perkongsi. Cara kongsi yang lelaki akan dapat lebih ya. Sama ada ibnu ibni, cucu lelaki ataupun cicit lelaki. Bawah pun tak apa, boleh. Itu dia kena kira lah pula. Kira bilangan per kepala. Ni cucu perempuan, ni cicit lelaki. Dalam faraid kita kira ni berapa orang? Kita kira ni ada berapa orang sini? 3. Hak perempuan kira 1, hak lelaki kena kira macam 2. 3 orang. Ini panggil adadur ru'us. Adadur ru'us. Bilangan per kepala. Itu ada satu ilmu lagi yang kita akan belajar. Ilmu tashih masalah. 3. Kita nak kena angkat nombor naik atas pula. Tak mau masuk cerita pagi ni, sekali jadi panjang cerita dia. Pasal di sini ada durus, bukan ada 3 ni saja. Perempuan ni 2. Nak angkat nombor ni naik kali atas ke? Nak angkat nombor 3 naik kali atas ke? Bila ada banyak ada durus, kena buat satu lagi kotak tepi ni dipanggil kotak apa nama? Atas kotak ngaji dah dulu. Kotak apa? Mahfuzat. Kotak nombor simpanan. Bukan nombor ekor, nombor simpanan. Kita kesimpan sini, ni nombor anak perempuan ada 2, simpan 2. Bahagian asabah ni ada 3. Macam 3 orang, simpan 3. Kita kena cari gandaan sepunya terkecil pula sesama ada durus. GST, gandaan sepunya terkecil. Kita kena sifatkan 2 dengan 3 pula. Cari nombor yang sama. Kata tak mau habaq ni, pergi habaq pula. Nombor apa yang sama? Dalam sifat 2 dan 3? Nombor 6. 2, 4, 6. 3, 6. 6 lah. Ini kotak tambah tepi ni pula. Faraid memang bila kita mengaji, saat dia tambah kod ni, saat dia tambah kod nu. Sampai buat ni tak celih ya. Pasal tulis Abi besar. Kita dah tambah kod bawah lagi kan. Mati berganda. Munasakhah. Turun sampai bawah ni. Tu dia. Istam tak sampai susah gitu kot. Jadi 2 dan 3 cari gandaan sepunya dia. 2, 4, 6, 3, 6. Buat naik nombor 6. Darab sini dengan apa? Dengan 6. Kena ikuti ke tidak? Penin 6 mana pula? Budak mana 6 ikut mana? Ni 6. Maka ini dia akan jadi asal masalah baru, dipanggil tashih masalah. Mana 6 daripada sini buat naik ni? Tu 6 dah. Bukan 2 kali 3, 6 boleh juga kalau nak darab tu pun boleh. Tapi untuk kita faham ialah sifat 2 dan sifat 3 ada nombor samanya 6. 3 darab 6 apa? 6, 12 lah. 18 kan? Kemudian semua nombor bawah ni kena kali dengan 6 hak baru naik. 2 ni pun kena kali dengan 6 ni. 2 kali 6 berapa? Bila naik nombor baru kita kena kali 2 kali 6 12. 1 kali 6 1 kali 6 apa? 6 kan? Buat tu baru kita boleh adjust. 1 kali 6 6. Jangan tulis 6 lagi. Kita adjust dulu bagi anak perempuan dapat kurang, anak lelaki dapat lebih. Macam mana nak adjust?
6 tu ijaz. Ada 2 orang je, tapi kita kira macam 3 orang. Supaya cicit lelaki dapat lebih daripada cucu perempuan. 6. Nak ijaz apa dah? Bagi dia ni lebih, dia ni kurang. 4 2. Jadi cucu perempuan kita bagi 2 dah lah kat dia. Cicit lelaki kita bagi 4. Bukankah 4 tu double daripada 2? Faham tak? Sebab nak fikir ijaz dengan takti ke macam kita susun meja ke, kali kot ni janji hak lelaki dapat 2 kali ganda perempuan. Boleh faham? Ada orang dia tulis 6 dulu, boleh juga. Tulis 6 dulu besar-besar. Kemudian baru kita ejaskan. 1 kali 6, 6. Okey, 6. Dia nak kira dulu. Ni 12, ni 6. 12 tambah 6, 18. Comel. Lepas tu baru dia pecah kan. Dia ni dapat 2. Kawan ni, cicit lelaki dapat 4. Nak buat begitu boleh juga. Banyak nombor, penin pula. 2 untuk cucu perempuan, 4 untuk cicit lelaki. 6 jugalah kat mana pun. Kan? Faham? Selesai. Dia nak cerita cicit lelaki boleh bantu cucu perempuan walaupun duduk bawah. Bantu. Tapi kalau nak halang, cucu lelaki akan menghalang cicit perempuan. Okey, habis. Wallahu a'lam bis-shawab. Nombor 3 nanti dia ada latihan dia. Dia bagi tahu mati seseorang meninggalkan seorang anak perempuan tunggal, nisfun. Anak perempuan tunggal dapat 1/2 pasal seorang. Kemudian bintul ibni dapat sudus. Takmilatan li sudusain. Bintul ibni dapat 1/6. Lepas tu ada lagi ibnu ibni ni dia dapat asabah. Hak ni dia tak join sekali dengan bintul ibni. Pasal apa? Pasal bintul ibni tu tak terhalang. Bagilah kat dia 1/6. Apabila bintul ibni boleh dapat 1/6, cicit lelaki tak perlu duk menyebuk nak mengasabahkan bintul ibni. Dia hanya peranan dia mengasabahkan tu bila bintul ibni tak dapat apa, dia tolong lah. Yang ni bintul ibni dah ada bahagian dia 1/6. Nampak? Bintun 1/2. Bintul ibni dah boleh dapat 1/6. Jangan bagi dia asabah, bagi 1/6. 1/6 lagi banyak. Maka ibnu ibni ni dia duduk level bawah. Dia jangan kacau hang ambil asabah kat hang je. Walam yu'assib bintal ibni. Dia tidak akan mengasabahkan bintal ibni. Huna di sini li'annaha kerana bintul ibni sudah menjadi sahibatu fardin. Pemilik pecahan. Dah ada pecahan khas untuk dia. Nampak no? Yang nak jadi akhul mubarak ni bila bintul ibni ni tak ada pecahan kerana anak perempuan mayat dah habiskan 2/3 itu ya. Ini pun dia nak hurai apa yang dia cerita tadi dalam faedah muhimmah tu. Kok kita tak faham tu kita boleh faham tang ni. Tak faham juga tak tahu, faham tak? Biarkan bintul ibni dapat 1/6. Yang nak dapat asabah ni bila bintul ibni terhalang. Bintun 2/3, bintul ibni terhalang, baru ni tolong. Pertolongan datang. Habis no? Nombor 4, contoh keempat, mata syakhsun, mati seseorang meninggalkan 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan dapat thuluthan. Itu dia punya pendapatan dia. 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Kemudian ada ibnu ibnin dapat asabah. Lepas tu bintu ibni terhalang pasal dia jatuh bawah. Ingat cucu lelaki nak tolong. Sorry ya, hang jatuh bawah aku tak tolong. Aku duduk bawah aku naik atas tolong. Yang ni ibnu ibni dapat asabah. Cucu lelaki dapat asabah. Bintu ibni cicit perempuan mahjubatun terhalang. Tak apa-apa.
bi ibni dengan ibni. Di annaha kerana dia aqal tadi dia panggil adna boleh juga, lebih rendah. Asfal boleh juga. Dia saja tukar-tukar. Tadi guna asfal, ni guna aqal. Dia nak mengkayakan bahasa. Di annaha asfala minhu darajatan, kerana ia lebih rendah daripada cucu lelaki di sudut darjat, di sudut pangkat. Dia cicit. Cicit lelaki boleh tolong cucu perempuan, tetapi cicit perempuan tak akan ditolong oleh cucu lelaki. Pada dia tak mau tolong, dia nak bolot lelaki ni, dia nak bolot. Faham tak? Ini pun dia menghurai faedah muhimmah tadi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.